Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku wa an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Apakah manusia menyangka bahawa mereka boleh menyebut kami beriman pada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji di kalangan umat-umat sebelum daripada kami. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu, maka dengan ujian itu Allah tahulah siapa yang benar-benar beriman pada Allah. Wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan siapa yang dusta kepada Allah. Surah Al-Azim, Surah Al-Ankabut, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Yang dihormati pengurusi dan ahli kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah, kerana pada malam yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama duduk, dan kita hanya diberi kesempatan oleh Allah untuk kita diberi ruang menambahkan lagi ilmu dalam hidup kita, menjadikan bekalan dalam hidup kita untuk kita bawa dalam hidup kita menghadap di hadapan Allah nanti. Para hadirin sekalian, malam ininya ana ingin sebut sepotong ayat Al-Quran, dan ana telah baca ayat Al-Quran Karim yang cerita tentang negeri kita terpaksa dan kita akan dijadikan oleh Allah. Tatkala mana kita beriman pada Allah, kita akan diuji oleh Allah. Ujian-ujian ini kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, banyaknya kalimah yang Allah gunakan dengan kalimah-kalimah yang tersendiri. Kadang-kadang Allah gunakan dengan kalimah yang disebut dengan ujian, yang kadang-kadang Allah gunakan dengan kalimah, tak guna kalimah ujian, tapi Allah guna fitnah. Fitnah ini Allah gunakan dalam ayat yang ni, yang kita baca dalam surah Al-Ankabut di awal itu. Allah gunakan dengan kalimah fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji di kalangan umat-umat sebelum daripada kami. Kadang-kadang Allah tak guna kalimah dengan fitnah, tetapi Allah guna dengan kalimah ibtila. Ibtila satu kalimah yang Allah guna juga. Walanabluwannakum bisyai'in, Allah gunakan kalimah demikian. Sudah pasti aku akan uji dalam hidup kamu dengan beberapa ibtila ataupun ujian-ujian dalam hidup kamu. Kadang-kadang Allah tak guna kalimah ibtila, tapi Allah guna kalimah musibah. Ama asabakum min musibatin fa biiznillah, tiap apa yang kena dalam hidup kamu musibah itu semua dengan izin Allah. Kalimah-kalimah begini ni Allah jadikan dengan kalimah nak suruh kita sedar bahawa dalam hidup kita, apabila kita sebut kita beriman pada Allah, kita akan diuji oleh Allah. Lalu ulama-ulama bicarakan tentang ujian ini. Katanya para alim ulama, ada ujian dalam bentuk yang kita diuji dengan ujian yang Allah jadikan, yang kita faham ialah ujian susah. Tetapi ada juga ujian yang Allah jadikan ujian senang. Ujian senang ini satu ujian yang kadang-kadang kita terlepas daripada pandangan kita. Biasanya kita nampak ujian ini diuji dengan ujian yang susah saja. Kita tak nampak dengan ujian senang. Ujian senang ini satu ujian yang berlaku pada Nabi Sulaiman AS.
tatkala mana Nabi Sulaiman AS diuji dengan ujian senang, lalu Nabi Sulaiman AS kena ujian ini. Nabi Sulaiman nampak terus bagaimana cara untuk nak selamatkan diri tatkala mana kena ujian senang. Lalu Nabi Sulaiman AS ajar, apabila orang puji Nabi Sulaiman, orang sebut pada Nabi Sulaiman tentang kelebihan padanya, lalu Nabi Sulaiman AS sebut terus, hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura an akfur. Kata Nabi Sulaiman AS, setiap benda yang Allah kurniakan pada aku ni, semua ni kelebihan yang Allah kurniakan dalam hidup aku. Hadza min fadli rabbi, ini anugerah Allah yang Allah bagi pada diri saya. Tujuan apa Allah jadikan ini? Liyabluwani, dengan tujuan untuk menguji pada diri saya. Untuk dengan kelebihan yang ada ini, segala apa yang ada pada diri saya dan apa yang saya nikmati dalam hidup saya ni, liyabluwani, Allah nak menguji pada saya, sama ada saya ni jenis manusia yang syukur ataupun saya ni jenis manusia yang kufur kepada Allah. Cara Nabi Sulaiman ajar pada diri kita ni, kalau kita belajar, tiap kali mana orang puji kita, kita diajar supaya balik semula kepada Allah, supaya kita ni tak lupa dengan ujian kesenangan. Jangan kamu jadi sampai lupa daratan dalam hidup kamu. Kerana biasanya manusia diuji dengan ujian kesenangan, manusia senang lupa kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran ayat yang lain, Allah cerita tatkala mana kita ni manusia ni lupa, kita dah mula diberi nikmat oleh Allah. Allah bagi nikmat-nikmat yang banyak, kita tak rasa bahawa nikmat itu satu ujian yang menyebabkan manusia ni apabila dia lupa pada Allah. Allah cerita, falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mana manusia ni dah lupa pada segala yang Allah bagi pada diri dia, peringatan Allah dalam hidup dia. Kamu nak apa dia? Kamu nak duit, Allah bagi duit. Kamu nak jawatan, Allah bagi jawatan. Kamu nak kedudukan, Allah bagi kedudukan. Kamu lupa segala benda yang ada daripada diri kamu. Kamu nak kerja, aku bagi kerja pada kamu. Lepas pada itu Allah sebut, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka segala pintu maksiat apa yang kamu nak buat. Kamu kena berhati-hati. Kalau mana kamu dah mula diberi nikmat, kamu dapat saja nikmat itu, kamu jangan ingat nikmat itu nikmat yang dalam bentuk kamu boleh rasa bangga dengan nikmat itu, tidak. Tapi boleh jadi di sebalik nikmat itu ada yang dinamakan dengan benda yang Allah sedang menguji pada kita. Allah sebut, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Aku buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Sampai bila kamu buat maksiat ni? Hatta idza farihu, sehingga kemuncak kamu rasa gembira dengan maksiat yang kamu buat. Akhadnahum baghtatan, di waktu itu aku rentak dalam keadaan mengejut. Aku ambil dan aku rentak kamu dalam keadaan mengejut. Fa idzahum mublisun, di waktu itu kamu mati dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita tentang ni ketika mana manusia ni diberi nikmat senang. Nikmat senang ini ataupun Allah bagi pada mereka ujian dengan kesenangan, manusia sering lupa daratan. Misal contohnya, kita buat contoh yang mudah apa lagi. Dalam ayat yang lain Allah cerita tentang manusia ni lupa dalam hidup dia. Allah sebut, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan begitu katanya Allah. Manusia ni senang nak jadi tagut. Bila nak jadi tagutnya? Ar-ra'ahu istaghna, ketika mana dia rasa dia ni dah jadi kaya. Dah jadi kaya. Sebelum daripada dia kaya, boleh jadi dia biasa-biasa saja. Perhatian sekian, kita tak payah tanya orang lain lah. Kita ni pun kalau Allah bagi kelebihan sikit lah, katakanlah malam ni kita ni, dalam hidup kita ni malam ni, kita keluar daripada surau ni, kawan kita bagi duit pada kita RM10,000 masuk dalam poket kita. Agak-agak macam mana gaya kita ni? Kata kawan kita habiskan juga malam ni RM10,000, habiskan juga RM10,000 ni malam ni. Rasa balik jalan mengangkang tak kena gaya kita. Mula kita tak sedar diri terus. Mula tak sedar diri. Yang kita nampak apa dia? Malam ni nak habiskan duit ni, pergi gaya disco kot, sekejap disco. Malam ni nak habiskan duit ni, kita pergi Giant kot,
boleh jadi kita pergi tempat itu, kita nak habiskan duit 10,000 ni. Manusia seringkali senang lupa daratan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesuatu ujian dalam hidup kita ni, Allah jadikan ujian tersebut kadar-kadar yang memang padan untuk kita pikul. Misal contoh, dalam ayat yang lain Allah cerita, walau basatallahu rizqa liibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah sekiranya manusia ni Allah bagi segala benda yang dia pohon dalam hidupnya, walau basatallahu rizqa liibadihi, kalaulah Allah buka segala benda yang kamu nak dalam hidup kamu wahai manusia, labaghaw fil ard, nescaya kamu akan melampau hidup kamu di atas muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah kata, aku turunkan dalam hidup kamu kadar-kadar itu saja. Dalam kadar-kadar itu pun manusia lupa daratan lagi. Dalam kadar-kadar ini pun manusia masih lagi tak sedar diri lagi. Diuji oleh Allah dengan ujian-ujian sebegini. Ujian, kita buat contoh ujian yang Allah bagi senang. Senang ni bukan mesti harta benda saja, tidak. Kadang-kadang Allah bagi senang kesihatan dalam hidup kita. Kadang-kadang Allah bagi senang dalam hidup kita ni melalui apa dia? Melalui jawatan. Kita senang melalui jawatan. Kedudukan kita ni besar, tinggi pada diri kita, yang menyebabkan kita lupa pada Allah. Kita rasa tak standard pergi dengar kuliah. Mana standard kita peringkat manager, CEO, kita peringkat orang tinggi nak pergi dengar kuliah. Mana standard kita rasa demikian? Kerana apa dia? Kerana kita sudah diuji oleh Allah dengan ujian demikian. Standard kita kat mana? Standard kita pergi kelab malam. Standard kita pergi kat mana? Pergi tempat-tempat yang high class, kita sebut demikian. Kerana kita ada jawatan. Jawatan itu jadi ujian dalam kehidupan kita. Allah jadikan ujian. Ujian ini satu ujian yang besar, yang kita diajar supaya kalau Allah bagi nikmat, kamu tolong renung nikmat ini. Kamu tolong fikir nikmat ini. Kerana bimbang-bimbang nikmat ini menjadi nikmat dalam hidup kamu. Nikmat yang Allah bagi dalam hidup kita ni, jangan sampai kita jadi lupa daratan. Lalu Allah jadikan ujian. Ujian sebegini ni nak suruh apa dia? Supaya kita sentiasa hidup dalam mensyukuri nikmat Allah. Jadi dalam di hidup kita ni, Allah bagi nikmat yang banyak, tolong balikkan balik nikmat yang banyak ini untuk Allah. Bagaimana cara dia? Kita sebut Alhamdulillah. Nak sebut Alhamdulillah ni senang ke susah? Susah. Tak sesenang yang kita sebut. Lafaz itu mudah, tapi nak sebut itu bayar. Para hadis kan perhati orang lepas pada makan, senang ke dia nak sebut Alhamdulillah? Payah nak sebut Alhamdulillah. Kita perhati di kalangan kita sendirilah, celik mata. Ada kita bangun daripada tidur, kita nak sebut terus Alhamdulillah. Jangan orang kita celik-celik mata boleh sebut Alhamdulillah. Celik-celik mata aja, dia tanya terus, handphone mana handphone ni? Orang kita demikian. Celik-celik mata aja kita tanya terus, nak makan apa pagi ni kita? Yang jenis nak makan apa? Yang jenis tanya, pagi ni kita nak makan siapa pagi ni? Yang jenis tanya demikian. Dalam hidup ni, maknanya gambaran nak sebut Alhamdulillah. Payah nak sebut Alhamdulillah. Kenapa nak sebut Alhamdulillah ni jadi payah? Padahal kamu dapat nikmat. Nikmat apa dia? Nikmat kamu hidup. Nikmat kamu sedang diuji dengan ujian nikmat. Ujian nikmat ini yang menyebabkan kadang-kadang manusia lupa daratan. Yang bukan kadang-kadang, ramai manusia yang tak ingat pada Allah kala mana diuji dengan ujian nikmat, sehingga kan dia terlupa tentang batasan apa yang patut dia lakukan dengan nikmat ini. Sehingga kan Rasulullah pesan, kalau kamu dapat nikmat ini dalam hidup kamu, kamu jangan ingat selama-lamanya nikmat itu dimiliki oleh kamu sampai bila-bila. Rasulullah pesan dalam hidup kita ni, sampai Rasulullah kata, rebut masa kamu di waktu mana kamu dapat nikmat ini, irtanim khamsan qabla khamsin. Rasulullah ajar, nak suruh ingat, ni peluang kamu. Apabila kamu dapat nikmat dalam hidup kamu, kamu tolong rebut peluang yang Allah bagi. Maksudnya kamu ambil kesempatan nikmat ini. Nikmat apa yang Allah sedang uji pada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, syababaka qabla haramik, muda kamu sebelum kamu tua. Kerana ramai mana orang yang muda ni diberi nikmat muda dan diuji dengan ujian muda, dia rasa bahawa dengan ujian muda ni kekal sampai bila-bila pada dalam hidup dia. Sedangkan Allah jadikan ujian pada diri dia. Ujian apa dia? Ujian muda.
Rasulullah kata, syababaka qabla haram. Kamu muda, kamu jangan ingat kamu muda sampai bila-bila, wahai orang muda. Kerana nikmat muda tu akan direntak oleh Allah dan kamu akan jadi tua dalam hidup kamu. Nak tua pun tua, tak nak tua pun tua. Dalam hidup kita ni, kita nak tua pun tua, tak nak tua pun tua. Kita usaha tak nak tua, makan pil anti penuaan, tua juga kita. Kita pakai lotion anti kedutan, kedut juga kita. Maknanya tua ni Allah jadikan kamu akan direntak dalam hidup kamu. Tua ni bermula bila? Usia 40 tahun kamu akan tua. Maknanya siapa-siapa yang usia 40 tahun, jangan dia ingat dia muda lagi, jangan. Usia 40 tahun tu kamu dah berusia dalam keadaan usia tua dah pada diri kamu. Kemudian sampai bila tua kamu ni? Sampai usia 60 tahun. Ada satu riwayat kata usia tua ni berusia pada 40 tahun sampai usia 70 tahun. Dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Ni umur umat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya lagi, yang umur 70 tahun ke lebih tersebut usia tua ke tidak? Ulama kata bukan dia tua lagi, tapi dia dah menjadi bangka dah, saudara kata. Tua yang sudah menjadi bangka. Disebut dalam kitab, dia sebut demikian. Kalau kita dah berusia 70 tahun ke atas, maknanya kamu sudah berusia 70 tahun ke atas tersebut, kamu sudah menjadi tua yang bangka, yang kamu kena ingat saat bila-bila masa saja kamu akan direntak untuk dihadapkan di hadapan Allah. Rasulullah SAW sebut, ni nikmat yang Allah bagi ni ada. Siapa yang sampai usia tua, maknanya dia sudah melalui 99 perangkap kematian. Dia sudah melalui 99 perangkap kematian. Daripada saat mana dia muda, saat mana dia mula lahir, sampai pada usia dia tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia setiap anak Adam ini Allah jadikan 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Berapa kali dah kita nak mati? Berapa kali dah dalam hidup kita ni nak mati? Waktu mana kita demam panas, berapa kali? Waktu mana kita kena denggi, berapa kali? Waktu mana kita kena kena chicken pox, berapa kali? Dalam hidup kita ni, berapa kali nak kena langgar kereta? Berapa kali nak kena bunuh pada orang? Berapa kali dalam hidup kita ni hampir-hampir saja kemelangan jalan raya? Ni semua perangkap kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, daripada kamu hidup sampai kamu tua, kamu ada 99 perangkap kematian kamu. Dalam hidup kamu tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita faham, kita ni sedang diuji oleh Allah. Ujian apa dia? Rasulullah SAW sebut, kamu diuji oleh Allah. Wa ghinaka qabla faqri. Kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin dalam hidup kamu. Sehingga Rasulullah ajak rebut. Kamu kaya ni, kaya sekaya-kaya dalam hidup kamu. Kamu ni ada masa kamu dikemuncakkan oleh Allah. Kamu jadi duit banyak, harta benda banyak. Allah jadikan ada satu ketika ada di kamu. Tapi satu ketika yang lain kamu jatuh miskin. Duit kamu sudah tidak bernilai. Harta benda kamu sudah tidak dipandang oleh orang. Jawab, nak sebutnya apa dia lagi? Yang kamu nak bayar apa pun orang tak pandang dah pada kamu. Kad kredit kamu sudah tidak bernilai. Di satu saat di mana kamu tak boleh nak beli apa-apa lagi. Kenapa dia? Kamu jatuh miskin di saat tersebut. Kamu kaya sampai bila-bila ke dalam hidup kamu? Tak kaya sampai bila-bila dalam hidup. Allah jadikan orang kaya ni satu ketika je Allah naik tersebut. Sampai dia kaya, lepas mana tu dia akan turun. Di waktu mana sampai peringkat kemuncak dalam hidup dia, tak ada nilai lagi kaya dia dalam hidup dia. Bila tak ada nilai? Bila kita beli barang kemas, kita pakai tak sesuai lagi dengan diri kita. Kita tak sesuai dah. Orang tengok, alah berkedut pun pakai barang kemas juga, orang tengok. Orang akan sebut demikian. Kamu dah jatuh miskin. Kamu dah jatuh fakir dalam hidup kamu. Waktu mana kita beli barang mewah, barang mahal, beli jam jenama Hulu, misal contoh. Beli jam jenama yang mahal-mahal. Harga berapa? 120,000. Breitling, jenama apa lagi jam-jam? Ustaz-ustaz aku kena hafal juga. Nak sebutnya jenama jam, beli mahal-mahal, kita pakai dekat tangan kita, orang kata tak sesuai lah jam tu. Kenapa tak sesuai? Kerana tangan tu tak sesuai dengan diri kamu. Kamu dah jatuh dalam keadaan fakir dah sekarang.
Harta benda banyak tapi tak ada nilai. Pakai baju kot tu pun tak sesuai dengan diri kamu. Mana apa dia? Kamu dah terjatuh dalam keadaan fakir pada diri kamu. Bila dalam kamu kena rebut nikmat ni, Allah bagi dalam nikmat-nikmat ini. Rasulullah SAW sebut, waktu mana wa faragha qabla syughlik, waktu mana kamu lapang, itu ujian dalam hidup kamu. Lapang tak lapang? Ya lapang. Bila lapang? Lepas maghrib lapang kan? Lepas maghrib lapang. Di antara maghrib dan isyak. Kamu tolong ambil kesempatan ni. Bila lagi lapang? Waktu mana kamu ada masa kamu jumpa dengan ustaz-ustaz untuk nak belajar Al-Quran Karim, nak belajar, nak duduk belajar Al-Quran Karim, tu kan masa lapang dalam hidup kamu. Kenapa dia? Lapang kamu akan digentak satu saat yang kamu sibuk. Bila kamu sibuk, nikmat ni aku bagi, nikmat yang aku bagi ni, kamu akan jatuh sibuk dalam hidup kamu. Bila kamu sibuk, bila tengok mereka maut depan, berdiri di hadapan kamu, sibuk yang teramat sangat, sebut terus pada malaikat maut, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat maut, boleh tak tangguh kematian saya ni? Sekejap je, sekejap je, jangan bagi mati lagi. Malaikat maut, kamu bagi tahu pada Allah, tangguh dulu, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Nak bersedekah di jalan Allah dan nak menjadi hamba Allah yang saleh. Ni saat yang Allah bagi lapang masa. Tiba-tiba waktu mana satu saat nanti kamu akan rasa ruginya hidup. Kenapalah aku ni tak buat benda yang Allah bagi? Kenapa? Kamu diuji dengan ujian lapang, tiba-tiba kamu menghabiskan masa kamu dengan benda yang sia-sia dalam hidup kamu. Rugi kita. Umur ni kan modal hidup. Tiba-tiba mati dekat dengan kematian. Mereka mahu tanya pada dia, mengucap, kamu boleh mengucap, nak sebut bagaimana mengucap syahadat, mulut dia nganga tak boleh nak sebut. Jangan main-main para hadis kan. Tengok malaikat maut ataupun kelam kabut, tak percaya, cuba tunggu saat nak mati. Saat nak mati nanti baru kelam kabut. Orang yang nak akad nikah ni, kita tengok orang nak akad nikah, padahal dia dah latih dah tu, saya terimalah nikahnya dengan mas kawin sekian-sekian. Berlatih ni nak akad nikah, dah siap latihan dah. Sampai waktu mana jumpa dengan Tok Imam, nak akad nikah ni siap saja apa? Lepas Tok Imam tertukar boleh. Dia boleh tertukar lagi. Aku nikahlah Tok Imam. Dia sebut ni. Tertukar kahwinkan Tok Imam tak kena. Nak sebut saya terima nikah tersebut, boleh tertukar. Nak mati lagi tertukar. Berapa ramai orang yang kita sebut mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ramai orang yang kita sebut. Kenapa dia? Kamu jadi sibuk. Kamu hidup dalam keadaan aku bagi ujian dalam hidup kamu lapang. Kamu tak nak belajar. Kamu tak nak istiqamah dalam hidup kamu dengan agama. Hidup kamu biarkan. Waktu mana kamu kelam kabut, baru kamu nak cari Allah di saat tersebut. Terlewatlah bro kesenangan kita. Terlambatlah kita. Kenapa terlambat? Kerana kita tidak buat, kita tak ambil kesempatan, peluang yang Allah bagi dalam hidup ini. Untuk apa dia? Kerana kita biarkan pada diri kita masa yang diuji oleh Allah dalam hidup kita, lapang dalam hidup, sebelum saat sampai masa di mana kamu akan disibukkan dalam hidup kamu. Kemudian Rasulullah SAW sebut ni, ujian dalam hidup apa dia? Selain daripada sebut, Rasulullah SAW sebut lagi, wa hayataka qabla maut, sihataka qabla saqami. Waktu mana kamu sihat sebelum kamu jatuh sakit. Sihat ni ujian. Rasulullah SAW sebut, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang biasa manusia terleka dalam hidup dia. Kebanyakan manusia yang tak sedang dalam hidup dia sedang menikmati nikmat ini. Nikmat apa dia? Ya Allah jadikan sihat wal farah. Masa kamu sihat dan juga kamu lapang. Dua nikmat ni kamu terlupa dalam hidup kamu. Kita kan habis masa kita, dah kita pencet. Kita nak buat apa dia? Kita tanya. Duduk kat rumah. Nak buat apa duduk kat rumah? RTM Ustaz. RTM apa dia? Rehat tunggu mati Ustaz. RTM je dah rehat. Tunggu apa dia? Dah kita pencet. Kita nak buat apa lagi? Tak. Patutnya lagi kita pencet, lagi kita kelam kabut, belajar hadis 40 tak habis. Tak belajar lagi. Belajar tafsir Al-Quran Karim.
Tafsir Al-Quran Karim yang kita tak sempat belajar lagi. Tafsir Al-Quran Karim ni start daripada mana? Paling tidak, kan Anda biasa ulang dekat mana-mana pun Anda sebut ni, orang lelaki jangan dia meninggal dunia selagi mana dia tak habis dua surah ini. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Dia belajar dua surah ni, jangan dia mati kalau dia tak belajar dua surah. Orang perempuan belajar 3 surah. 3 surah yang orang perempuan wajib belajar. Jangan mati kalau dia tak belajar 3 surah. Surah apa dia? Surah An-Nur, surah An-Nisa dan surah Al-Ahzab. Siapa yang sebut ni? Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia sebut, kamu jangan mati dan kamu ajar anak lelaki kamu, bagi orang lelaki, ajar tafsir surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Belajar tafsir, belajar baca tu awal-awal lagi. Bila belajar bacanya, waktu mana kecil lagi baca Al-Quran. Kemudian apabila kita dah membesar, dah faham, dah boleh baca dengan betul, tajwid dengan sahih dan sebagainya, belajar pula tafsir. Tafsir ni kena habiskan tafsir Al-Quran Karim. Paling tidak kita boleh faham apa dia surah Al-Baqarah. Kenapa Allah namakan dengan surah Al-Baqarah? Kenapa dinamakan surah Al-Imran? Kenapa? Kerana kita nak hidup sampai ke akhirat Allah. Nak hidup sampai ke akhirat Allah. Jangan kamu lupa dalam hidup kamu, ni nikmat yang sedang teruji. Nikmat sihat. Waktu mana sihat? Belajar. Orang perempuan belajar surah An-Nisa. Kenapa sampai peringkat Allah jadikan surah An-Nisa? Dan Allah letakkan satu surah nak memuliakan orang perempuan, Allah letakkan An-Nisa. Tujuan apa? Nak memuliakan orang perempuan. Mana ada surah Ar-Rijal? Tak ada. Surah orang lelaki tak ada. Yang ada Allah guna surah Al-Mu'minun. Surah Mu'minun nak gambarkan tentang bagaimana dalam keadaan kita nak memahami. Jangan sampai peringkat kita ni jadi orang munafik. Jangan jadi kita ni jadi orang yang tak beriman pada Allah. Diuji oleh Allah. Ujian apa dia? Ujian sihat. Kerana sihat ni sampai bila-bila ke kamu sihat? Tak. Sihat ni sekejap je lepas pada ni sakamik, kamu akan sakit. Kita kata saya tak sakit Ustaz, saya tak sakit. Ada orang yang umur 70 tahun, kita jumpa dengan dia, pakcik ada penyakit? Tak ada. Pakcik ada kencing mani? Tak pernah rasa. Ada darah tinggi? Tak ada. Kemudian umur pakcik berapa? 78 tahun dah sekarang. Allah hebatnya. Petua apa umur 78 tahun ni nampak very young, macam 43 tahun baru ni. Dia pun mula mengembang mula dia. Dia mula mengembang rasa. Tanya, apa dia petua? Minum air suam dia suruh. Minum air suam tiap-tiap pagi. Tak minum air tak minum dia suruh. Padahal ramai mana orang yang minum air suam mati awal juga. Ramai mana orang yang dalam keadaan jogging, jaga, kena langgar mati juga. Nak sebutnya dalam keadaan hidup ni, nikmat yang Allah bagi apa dia? Sihat kamu. Sihat ni nikmat yang Allah bagi itu bagi begitu saja ke? Tidak. Allah bagi dalam bentuk ujian. Dalam bentuk ujian. Sehingga kan Nabi Sulaiman AS tersebut, hadza min fadli rabbi. Patutnya kita ni orang puji kita je, kita balik semula pada Allah. Hadza min fadli rabbi. Orang sebut saja pada kita, anak-anak semua cerdik-cerdik macam mana? Kita berjawab semua, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah, ini anugerah Allah pada diri saya dalam saya menerima ujian-ujian dalam hidup saya. Ini cara kita balik semula pada Allah. Ada setengah orang boleh sebut hadza min fadli rabbi. Ada orang puji-puji dia je, puji anak-anak cerdik masuk universiti semua. Macam mana buat? Dia kata tengok pula mak dia, bapak dia cerdik-cerdik lagi. Kebetulan keturunan cerdik dapat anak cerdik-cerdik. Dia rasa diri dia tak rasa Allah yang mengurniakan. Ujian dalam hidup. Ujian dalam hidupnya apa dia lagi? Sampai Rasulullah SAW sebut, wa hayataka qabla mautik. Kamu hidup sebelum kamu mati. Itu ujian. Hidup kamu itu ujian. Allah jadikan ujian. Adakah kamu senang itu? Allah lepaskan begitu saja? Tak. Jadikan senang dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kamu lagi rapat dengan Allah. Lagi kamu ingat pada Allah, lagi kamu diberi nikmat, lagi kamu hampir pada Allah, lagi dekat dengan Allah. Ini dalam bentuk ujian yang pertama. Ulama-ulama kata
yang kita kadang-kadang terlupa kita sedang mengalami ujian-ujian dalam kehidupan. Sementara lagi lah kalau kita diuji dengan ujian kesusahan dalam hidup. Satu lagi yang kita kena ingat, yang kita diuji dengan ujian yang susah. Apabila diuji dengan ujian susah ni, satu ujian yang kita diajar dengan susah, bukan kita je semakin jauh dengan Allah, tidak. Tetapi dengan ujian yang susah, sakit, ujian-ujian dalam bentuk demikian, kita semakin dekat dengan Allah, semakin menghampiri kita dengan Allah, bukan kita semakin jauh. Ada orang sakit sikit, demam sesema je tak semayang dah. Demam sesema je, padahal dalam keadaan sakit. Ada orang yang diuji sikit je, jam jalan je, tak semayang terus dah. Ada orang diuji dengan ujian sikit je, ujian, apatah lagi ujian yang banyak, ujian semakin jauh. Padahal Allah jadikan setiap orang ni, tak pernah Allah jadikan satu benda yang kena pada diri dia kecuali Allah tahu dia mampu memikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada seorang pun yang Allah bebankan dalam hidup dia kecuali dia mampu untuk dia pikul. Allah jadikan hari ini boleh jadi orang ni yang kena, tetapi besok lusa aku tukar pula, orang lain pula kena. Kita pula jangan sibuk tiap kali mana kita diuji dengan ujian dalam hidup kita, lalu kita lupa pada Allah. Allah jadikan ujian bagaimana dalam susah ini. Allah sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ayat ni para hadis sekalian, ingat betul-betul. Allah cerita dalam hidup kamu ni, wahai umat aku, wahai hamba-Ku, sudah pasti aku akan uji pada kamu 5 ujian yang besar. 5 ujian yang besar ini aku akan kenakan dalam hidup kamu. Apa dia? Yang pertama, bisyai'in minal khawf. Yang pertama aku jadikan ujian pada kamu, kamu menjadi rasa takut. Rasa takut ni satu ujian yang amat sangat dalam hidup seorang. Takut kalau sekira-kiranya kita ni dimatikan dalam keadaan yang kita tak bersedia. Rasa takut dalam hidup kalau kita tak dapat jawatan kita. Rasa takut kalau orang tukar jawatan kita. Rasa takut kalau kita tak dapat rezeki. Rasa takut ni ujian. Ujian kalau takut kalau orang tak sokong kita. Takut kalau sekiranya hidup dalam keadaan rasa takut. Takut ni ada sepanjang masa. Duduk kat luar rumah takut, dalam rumah takut juga. Duduk dalam rumah rasa takut. Orang tanya takut apa dia? Takut hantu maklimah balik ke rumah ustaz. Takut juga dalam hidup. Dalam hidup ni rasa takut tu sentiasa ada. Allah jadikan ujian. Nak suruh apa dia? Kalau kamu takut, kamu jangan lupa aku ada dalam hidup kamu. Sehingga kan Allah ajar supaya kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak suruh kita redamkan rasa takut tadi. Jangan rasa besar takut tadi, sehingga kan kita buat benda yang dilarang oleh Allah. Jangan. Orang takut, seorang isteri dia takut suami dia kahwin seorang lagi misalnya. Takut dalam hidup dia. Dalam seorang suami dia rasa takut kalau isteri dia buat khianat dalam hidup. Rasa takut ni ada. Kita berumah tangga, ujian, rasa takut ada je dalam hidup kita. Takut kalau kita tak dapat zuriat. Dah dapat zuriat, takut kalau sekiranya zuriat kita tidak menjadi zuriat yang saleh dan salihah. Ujian takut. Apabila kamu takut, Allah ajar supaya kamu ikatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu datang rasa takut, kamu diajar supaya sebut Allahu Akbar. Kalau tak nak sebut Allahu Akbar pun, kamu sebut Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan Rasulullah ajarkan kepada kita, tiap kali mana kita keluar daripada rumah kita, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dunia kita ni dunia yang tak selamat kan? Dunia yang tak selamat. Orang boleh culik orang sekarang. Orang boleh kelar orang, bunuh orang. Kan 2-3 minggu yang sudah, bagaimana orang yang kelar seorang perempuan itu mati.
Dunia kita tak sama. Dalam keadaan yang menakutkan. Dalam rumah takut, keluar rumah rasa takut. Ketakutan ini ujian sampai peringkat Rasulullah SAW ajar baca Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billah. Bergantung diri kita ni pada Allah. Rasulullah SAW sebut, apabila kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billah, Allah hantar malaikat tolong iringi perjalanan hidup kamu itu, sehinggalah kamu pergi kerja, kamu balik semula ke rumah, dan kamu balik ke rumah, maka kamu akan dijaga dan diiringi oleh para malaikat Allah. Tapi orang kita nak buat benda demikian, tak buat. Kita yakin dengan tangkan, kita yakin dengan azimat. Orang kita buat benda-benda yang khurafat, buat benda yang demikian, tak percaya pada doa. Padahal doa tu yang menjadi senjata bagi orang mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Doa tu senjata yang paling ampuh dalam hidup orang mukmin. Nak doa, doa tak nak. Tapi yang dia buat apa dia? Dia percaya dengan tangkal, dia percaya dengan ubat, dia percaya dengan yang ni, sehingga kan dia tertinggal Allah dalam hidup. Allah uji ni, ujian rasa takut. Yang kedua, waljum, rasa lapar. Hidup ni jadi lapar. Rasa lapar tu ada di pada diri kita. Kalau manusia ni diuji dengan ujian lapar, dia jadi tamak terus. Siapa-siapa lapar, dia tamak. Mana mungkin orang yang makan rasuah itu kalau dia tidak tamak? Dia tamaklah dia makan rasuah. Mana mungkin orang yang buat klaim palsu itu, dia buat klaim palsu kalau dia tidak tamak? Dia tamak, dia buat klaim palsu. Tamak ni datang. Macam kita kan, kita pergi kedai, waktu mana dalam keadaan lapar, dia pesan sangat, siapa-siapa nak pergi ke kedai, jangan lapar. Kalau dia lapar, dia pergi ke kedai, dia jadi nak beli semua barang. Kalau boleh, dengan yang meniaga-meniaga tu dia nak beli. Nak sebut, kalau dia lapar ni, dia jadi rasa nak yang tu, nak yang ni. Macam orang masuk bazar Ramadan. Cuba tengok dia masuk bazar Ramadan, dia beli tu penuh tangan dua-dua belah. Balik, makan apang balik sebiji, kenyang terus. Nak sebutnya lapar. Ni lapar. Tuan-tuan biasa pergi luar negara, kalau tuan-tuan turun daripada kapal terbang, pergi negara bukan Islam, turun kapal terbang nak makan, lapar, perut lapar, tak peduli dah. Tak peduli terus. Cari kedai, asal ada orang meniaga, ada orang nak jual, nak beli makanan. Kenapa lapar? Lapar ni tak kena halal haram terus. Ujian lapar, satu Allah jadikan satu ujian dalam hidup. Apabila manusia lapar, dia tak kenal halal haram dalam hidupnya. Ujian manusia lapar. Sebab tu Rasulullah SAW sebut, kadal faqru an yakuna kufran. Rasulullah pesan banyak kali, kamu berhati-hati dengan kefakiran, kerana fakir itu menghampiri kepada kekufuran. Orang terlampau terdesak. Apabila terdesak dalam hidup dia, lapar sangat, dia pergi ke gereja minta makanan. Dia pergi tempat yang mana saja orang boleh tolong dia, bantu dia, dia akan ambil. Ini ujian dalam hidup. Apa lagi Allah uji dalam hidup? Wa naqsim minal amwal. Allah kurangkan harta benda kamu. Dalam hidup kamu, Allah kurangkan harta benda yang berlaku dalam hidup kamu. Tak banyak lagi rezeki yang kita dapat. Selama ni kita kata sama je Ustaz, saya ada banyak tu juga dalam hidup saya. Saya sama je gaji tahun lepas dengan gaji tahun ni. Ya, kita jawab, ya sama. Tapi tahun lepas tak banyak barang yang kita kena bayar. Tahun ni banyak lagi kita kena bayar. Tahun lepas GST tak kena lagi, tahun ni nak mula kena. Nak sebutnya gambaran demikian. Tahun lepas boleh jadi kita tak kena bayaran itu, bayaran ini. Tapi mulai tahun ni lagi banyak, lagi banyak. Tahun lepas anak kita tak masuk universiti lagi, tapi tahun ni anak kita dah mula masuk universiti. Maknanya apa dia? Kamu dah mula kekurangan harta. Yang lebih teruk lagi, aku uji pada kamu apa dia? Wal anfusi, aku matikan orang yang kamu sayang. Kamu sayang pada siapa dalam hidup kamu? Ujian kematian ini satu ujian yang menyesakkan dada seseorang. Siapa-siapa yang di tengah sayang, tengah-tengah sayang, kita sayang pada isteri kita, sayang, tiba-tiba Allah matikan isteri, hilang akal hidup, tak menentu, tak balance hidup kita. Kenapa? Tengah-tengah kita perlu isteri kita. Seorang isteri
dia tengah-tengah sayang pada suami dia. Meninggal dunia suami dia, Allah matikan suami dia. Allah hilang perasaan. Tak ada perasaan. Dia nak buat macam mana? Dia nak kawal diri. Jangan main-main. Ada seorang hamba Allah, Allah jadikan ujian, dimatikan anak kesayangan dia. Kebetulan Allah jadikan dia dapat seorang anak dia. Seorang je anak dia. Anak dia minum, tengah-tengah minum air ke kolam, minum-minum, bom, jatuh pingsan. Umur 13 tahun. Jatuh, tak sedar diri, meninggal dunia. Orang bagi tahu pada dia, dia datang, bergegah datang. Dia pegang mayat anak dia tersebut. Dia tanya, mana Allah, mana Allah? Berapa Allah yang suruh bayar? Aku bayar sekarang. Sedar diri? Tak sedar diri. Tak sedar diri. Kerana apa dia? Kerana harta benda. Kerana ni, Allah matikan orang yang kamu sayang. Dimatikan wal anfusi. Kamu sayang pada mak kamu, aku matikan ibu kamu. Kamu sayang pada ayah kamu, aku matikan ayah kamu. Kamu sayang pada siapa dalam hidup kamu? Orang yang kamu sayang ni, berhati-hati dalam hidup. Satu dalam Islam, dia ajar supaya kita sayang pada seseorang ni bihasbim ma. Rasulullah kata, biar padan-padanlah kamu sayang. Jangan kamu sayang pada orang ni melampau-lampau pada seorang. Kamu benci pada seorang bihasbim ma. Rasulullah sebut. Dalam hadis Rasulullah cerita ni, biar padan-padan. Kamu benci ni jangan melampau-lampau, jangan. Kamu tak suka pada orang tu sampai peringkat kamu benci-benci sebenci-benci jangan. Kenapa dia? Boleh jadi orang yang kamu sayang tu satu hari Allah uji dengan orang dalam keadaan demikian, menjadi kebencian dalam hidup. Kamu sayang satu dalam Islam ni, dia Allah tak ajar supaya kita sayang direct di antara makhluk sesama makhluk. Tetapi Allah ajar apa dia? Sayanglah pada Allah dan cintalah pada manusia kerana Allah. Dia tak pergi direct. Kita tak boleh. Saya sayang pada awak. Kenapa? Sebab awak isteri saya. I love you, you love I. Tak boleh. Dan agama bukan demikian. Islam ajar apa dia? Kamu sayang pada Allah. Kenapa dia saya sayang pada kamu? Kerana Allah suruh saya sayang pada kamu. Dia tak pergi direct sesama makhluk. Kalau direct sesama makhluk, dia rosak terus. Cinta ni mesti digantungkan sayang kita pada Allah dahulu. Suatu kita sebut lillahi rabbil alamin. Kan waktu mana kita solat, kita sebut ikrar kita dalam solat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mula kita sebut demikian. Inna salati, solat aku ni, wa mahyaya, inna salati wa nusuki, segala amal ibadah, wa mahyaya, segala hidup aku, wa mamati, segala kematian aku, lillah. Kerana Allah. Tak boleh kerana apa dia? Kerana manusia tak boleh. Kerana kalau kita buat kerana manusia, kita akan kecewa dalam hidup. Tuan-tuan akan kecewa. Tuan-tuan akan merasai duka cita yang amat sangat kalau kita buat kerana manusia. Kerana manusia tak mampu nak membalas tiap apa yang kita lakukan. Orang tanya pada kita, kenapa kemah rumah ni? Misal contoh, orang perempuan kan kemah rumah. Dia sibuk kelam kabut kemah rumah. Orang tanya, kenapa kemah rumah? Tetamu nak datang. Last minute tetamu telefon, minta maaf lah tak sempat datang hari ni. Dia pun terduduk. Allah, menyesal kemah rumah ini. Kalau tahu macam ni pun tak kemah lagi. Kan dia kemah rumah tu untuk tetamu ke untuk Allah? Kalau dia kemah rumah untuk Allah, tak ada penyesalan dalam hidup. Kadang-kadang waktu mana kita masak, niat nak buat contoh yang mudah. Seorang perempuan dia masak. Tanya, kenapa kelam kabut masak ni? Suami nak balik, suami nak makan. Suami nak makan, anak-anak nak makan. Last minute suami telefon, tak sempat lah balik hari ni, ada meeting lah, ada begini tak. Makanlah dulu katanya suami. Dia pun ambil telefon tu, hempah terus, menyampah aku orang terus. Meeting. Kenapa dia demikian? Dia buat kerana Allah ke kerana selain daripada Allah? Kalau kita sayang pada Allah, alhamdulillah, kita dah dapat pahala dah kita buat kerja. Ni Islam. Orang tanya pada kita, datang masjid kenapa? Nak dengar ceramah. Kenapa dengar ceramah? Jamuan disediakan.
Satu hari jamuan tak disediakan, tak nak datang dah. Kenapa tak nak datang? Tak ada jamuan. Dia datang kerana Allah ke kerana jamuan? Kalau dia datang kerana Allah, dia tidak berhajat pada jamuan. Kalau ada jamuan, bonus. Kalau tak ada pun jangan masak muka sudah. Nak sebut gambaran apa dia? Hidup ni jangan kita gantung dengan sesama makhluk, jangan. Tetapi hidup ni bergantunglah pada Allah. Kalau bergantung pada Allah, setiap kali mana nyamuk itu diambil, apabila nyamuk itu diambil oleh Allah, mulut kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan jadi demikian. Setiap kali mana kita kena musibah, kena saja musibah, mulut kita ni akan sebut wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut kabar gembira pada orang yang sabar. Tak kala mana dia diuji oleh Allah dengan ujian itu, lalu mulut dia akan sebut terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Anda nak sebut sikit lagi pada peranan sikit. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika waktu mana cerita ni kerap kalian cerita pada para hadis sekalian untuk kita belajar tentang bagaimana kita berhadapan dengan musibah ataupun kita diuji oleh Allah. Satu peristiwa yang berlaku pada Ummahatul Mukminin yang disebut dengan Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ana ulang dan ana ulang lagi pada para hadis sekalian. Nak sebutnya apabila satu pagi Abu Salamah balik lewat. Abu Salamah balik sembahyang subuh ni lewat. Dan nak sebut pesan banyak kali ni, sembahyang subuh ni jangan tertinggal para hadis sekalian datang untuk sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang subuh berjemaah ni pesanan yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh para alim ulama. Macam mana pun susah kita jaga solat subuh berjemaah. Solat subuh berjemaah ni nak bezakan kita di antara kita ni orang mukmin ke kita ni munafik. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni mukmin ke munafik, tengok subuh berjemaah ataupun tidak. Kalau subuh payah nak berjemaah, itu tanda kita munafik. Tak payah sebut yang lain lah, sebut yang ni je. Subuh kita kalau boleh berjemaah, itu tanda kita mukmin. Mukmin, orang mukmin ni dijaga solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Dan anda pesan banyak kali, kerja orang perempuan pula, ujuk suami masing-masing. Ujuk suami supaya sembahyang subuh berjemaah. Bagi tahu pada orang lelaki, pergi sembahyang subuh berjemaah bang, kejut suami. Suami balik lewat je, kita set jam awal-awal lagi. Subuh kita dah 6 lebih dah. Pukul 5.50 kita set bangunkan suami kita, bangun bang, bangun. Abang balik lewat malam, tapi pergi sembahyang subuh kejap, balik nanti abang rehat balik. Subuh berjemaah. Kita pujuklah suami kita. Abang pergi bang, abang terlepas daripada sifat munafik. Keluarga kita bukan keluarga munafik. Ini peranan seorang isteri. Dia pujuk suami dia, pujuk anak menantu dia. Anak menantu balik je, pujuk terus. Menantu lelaki jangan sembahyang kat rumah, semua di surau, di masjid. Pesan demikian. Kenapa? Kerana nak suruh lepas daripada sifat munafik. Nak suruh lepas daripada sifat munafik. Kalau para hadis kan ada masa, para hadis kan buat promosi besar-besaran untuk sembahyang subuh berjemaah. Buatlah, ajak orang, ajak di kalangan. Sebab ramai munafik ni jadi masalah di kalangan. Kita tak boleh tuju pada orang lain, kita tuju diri kita dah. Takut di kita ni jadi orang munafik. Bimbang. Zaman Rasulullah SAW diajar demikian. Subuh, mesti subuh berjemaah. Sesibuk mana pun kita, subuh berjemaah. Subuh pagi berjemaah. Banyak kerja, malam-malam balik, subuh mesti berjemaah. Orang perempuan pujuk, pergi bang, abang pergi, saya balik je, saya siapkan nasi lemak untuk abang. Abang pergi je, pujuklah, sebutlah apa-apa pun, pujuk suami. Sampai bila kena pujuk? Sampai kita mati. Sampai mati ya ibu-ibu sekalian. Jangan berhenti daripada memujuk suami kalian untuk pergi sembahyang subuh berjemaah. Jangan pula kita tak bangun-bangun. Pujuk suami, guna bahasa yang lemah lembut lah. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar. Jangan bang, pergi sembahyang subuh berjemaah, pergi muka munafik je. Makan penapau tawar tak kena gaya. Jangan guna bahasa yang lemah lembut. Bang, pergilah bang, abang pergi, saya untung, anak-anak untung. Abang jangan lupa doa saya dalam doa abang nanti.
Ini dia akan melembutkan hati suami. Lembutkan hati. Tak berjaya hari ni, besok pujuk lagi. Tak berjaya besok, lusa pujuk lagi. Pujuk dan pujuk, kalian akan dapat pahala yang banyak dalam hidup kalian. Nak sebut gambaran demikian. Ummu Salamah ni tunggu suami dia balik lewat. Apabila balik lewat saja, biasa balik awal, tiba-tiba balik lewat hari tersebut. Sampai-sampai Ummu Salamah tanya terus, Abu Salamah, kenapa balik lewat ni bang? Ada apa balik lewat? Katanya Abu Salamah, pagi ni saya dengar Rasulullah kuliah. Rasulullah buat kuliah panjang sikit. Saya dengar kuliah yang cukup indah dalam hidup itu. Katanya Ummu Salamah, Rasulullah ajar apa dia pagi ni? Pagi ni Rasulullah ajar apa dia? Ini peranan seorang perempuan. Walaupun kalian tak datang dengar kuliah, kalian kena tanya suami kalian apa yang diajar hari ini. Apa yang diajar pada hari ini. Bagi tahu pada anak-anak kita, bagi tahu pada isteri kita, bagi tahu tentang yang kita belajar. Habis tanya saja, lalu katanya Abu Salamah, Rasulullah ajar kita baca doa. Kalau kita kena musibah, satu musibah yang kena dalam hidup kita, maka jangan tertinggal daripada baca sepotong doa. Doa apa dia? Doa sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sambung sikit, Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini, ya Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena. Maknanya bagilah pahala yang banyak, ya Allah, di atas apa yang saya diuji ini, ya Allah. Kemudian sambung sikit je lagi, wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah pada saya di atas apa yang kena ini yang lebih baik daripada yang saya tiada ini, ya Allah. Wakhluf li khairan minha. Ya Allah, gantilah pada saya di atas musibah yang kena ini, ya Allah, yang jauh lebih baik daripada itu, ya Allah. Ummu Salamah kalau mana dengar doa ini, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suami dia, dibaca doa, dibaca dan diulang doa ini. Tatkala mana dia ulang saja doa ini, sebulan lepas pada itu wafatlah Abu Salamah. Wafat Abu Salamah. Padahal sayang dia pada Abu Salamah. Wafat Abu Salamah. Tapi jangan pula tak baca doa ni. Tanya kenapa tak baca? Takut meninggal dunia pula suami saya, Ustaz. Jangan. Baca doa ni. Baca dalam hidup kita. Wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, gantilah yang lebih baik daripada ini. Dan dia pun ulang. Dia baca dan dia ulang-ulang. Apabila dia ulang saja doa ni, dia habis saja 4 bulan 10 hari, dia tertanya-tanya dalam hati, apa yang Allah nak gantikan yang lebih baik daripada ini? Siapa lagi yang lebih baik daripada Ummu Salamah dengan Abu Salamah? Seorang suami yang romantik, suami yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa lagi yang lebih baik? Dia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tengah-tengah dia kisah gandum, kedengaran salam yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi salam dan dia pun terkejut dengan salam Rasulullah. Jawab salam Rasulullah. Lalu dia sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, wahai Ummu Salamah, aku datang untuk membawa pinangan yang Allah mengarahkan aku meminang kamu dan berkahwin dengan kamu. Dengar saja terkejut dia. Masya Allah, yang datang ialah Rasulullah. Datang nak meminang dan berkahwin dengan. Lalu katanya Ummu Salamah, ya Rasulullah, kamu nak kahwin dengan saya, ya Rasulullah? Saya ni kan orang tua, ya Rasulullah. Untuk apa kamu nak berumah tangga lagi dengan saya, Rasulullah? Yang kedua, ya Rasulullah, kamu kena tahu saya ni seorang pencemburu, ya Rasulullah. Pencemburu, ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Rasulullah SAW sebut, Ummu Salamah, adapun kamu rasa kamu tua, bukan kamu seorang yang tua, aku pun tua juga, kata Rasulullah. Sama-sama orang tua kahwin dengan orang tua, gila. Nak sebut ni gambaran, sama-sama kita tua, kita nak kisah apa? Rasulullah SAW sebut demikian. Adapun yang kedua, kamu kata kamu pencemburu, dengan kamu kahwin dengan aku, siapa lagi kamu nak cemburu dalam hidup ini setelah mendapat Rasulullah SAW?
Tak ada lagi cemburu kamu itu dengan berumah tangga dengan aku. Lalu Ummu Salamah berumah tangga dan akhirnya diangkat darjat menjadi ummahatul mukminin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi ibu kepada orang mukmin ini sendiri. Para hadirin sekalian, nak sebut pada kita ni, kita ni kalau kena musibah, jangan tertinggal baca doa. Baca doa dan baca doa. Cuma masalah nak baca doa tu payah. Kan nak buat contoh yang mudah kan. Kita ni kan, biasanya kita ni kalau kena musibah aja, nak baca doa tu tak keluar pada diri kita. Yang biasa sumpah seranah yang keluar. Nak kena kita keluar pada seorang ni, keluar aja, cari-cari kasut tak ada, selipar kita tak ada. Baru je selipar tu kita beli, selipar kerak tapi beli pasar malam. Nah, sebabnya gambar sayang kita ni, selipar kita ni baru je beli, tiba-tiba hilang. Cari-cari tak jumpa. Cari tak jumpa ni, agak-agak kita boleh tahan tak? Setengah-setengah orang boleh tahan, setengah-setengah orang cekak pinggang. Menatang mana curi selipar? Aku tak halal dunia akhirat. 7 keturunan sanggup sikit. Nak sebutnya tak halal sungguh tu. Dendamnya dia, besarnya dendam dalam hidup. Kita ni kan jadi demikian. Padahal apalah yang kita dapat dengan yang kita lakukan demikian. Kita sebut kita tak halal dunia akhirat tu, 7 keturunan tu kita sebut demikian. Kita sebut menyebabkan akhirat nanti lambat kita masuk syurga. Orang lain semua dah masuk syurga, kita tak boleh masuk syurga. Dan orang tanya kenapa tak masuk syurga gini? Tunggu selipar kerok tak sampai. Nak tunggu selesai masalah ni, tak selesai-selesai lagi. Dan kita tak halal, lambat je kita. Lebih baiklah kita hilang yang disebut dengan satu ujian, lalu kita dapat pahala dalam hidup kita. Jangan kita hilang satu benda, tiba-tiba pahala kita turut serta hilang berserta dengan ujian yang Allah jadikan dalam hidup kita ini. Ini satu benda yang kita kena faham malam-malam sebegini. Mudah-mudahan apabila kita boleh faham keadaan ini, kita ni akan melalui banyak lagi ujian-ujian di hadapan. Ujian-ujian yang besar di hadapan kita ini, lalui dengan keyakinan dan keteguhan iman dalam hidup kita ini. Jangan kita mengalah dengan syaitan, jangan kita berputus asa dengan ujian ini, jangan. Tetapi jadikanlah ujian ini satu jalan untuk mendekatkan lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang yang sentiasa istiqamah dengan beragama, dan kita masuk di kalangan orang yang hidup yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana, mendengar kata-kata yang baik dan kita ikut dengan perbuatan yang baik dalam hidup kita di sini. Ana rasa sekarang inilah, mudah-mudahan apa yang anda sebut ini bermanfaat pada diri anda dan para hadirin sekalian dalam kita duduk di antara maghrib dan isyak ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah teguhkan lagi jiwa-jiwa kita, dan Allah kuatkan lagi keimanan kita, dan jangan berhenti daripada belajar dan belajar sehinggalah kita menutup mata kita dan kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita doa ni, ana rasa ada jemaah yang minta ana bawa kismis. Kismis ni anda dapat daripada Syria. Kemudian kismis tersebut anaknya dah baca dah ayat-ayat ru'yah. Tuan-tuan cuba buat amalan untuk anak-anak kita lah. Anak-anak kita pagi-pagi tu yang payah nak pergi sekolah dan sebagainya. Ni musim-musim yang payah ni. Tuan-tuan bagi pada anak tu 7 biji setiap pagi. Buat amalan 7 biji setiap pagi. Kismis tersebut. Kismis tu anda dah baca dah ayat-ayat ru'yah. Tuan-tuan bagi dia buat amalan 7 biji je cukup. Setiap pagi dia balik sekolah, suruh dia makan lagi 7 biji. Amalan jadikan setiap hari rutin demikian. 7 biji je, jangan bagi banyak, jangan. Ada orang tu, anda tanya, dia kata, Ustaz saya bagi tak jadi lah. Anda kata bagi banyak mana? Saya bagi secekap Ustaz dia suruh. Secekap. Kenapa bagi banyak? Nak suruh cepat sikit cerdik dia suruh. Jangan anda kata overdose dia bagi. Bagi sikit-sikit lah amalan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan nak ambil kismis tu, ibu-ibu tolong buat air blendkan kismis tu dalam air susu. Di antara amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ambil kismis dan dipahamkan, dimasukkan dalam air susu, kemudian bagi minum untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kalau ada yang kena sihir dan sebagainya, biar dia muntah keluar benda-benda yang kotor tersebut.
Kemudian yang keduanya, dia akan menjadikan menambahkan lagi zuriat-zuriat yang baik dalam kehidupan kekeluargaan kita ni sendiri. Cuba buat amalan lah. Kismih tu ambil 7 biji juga, blend dalam air susu sebaiknya susu kambing. Perhaniskan beramalan, mudah-mudahan ini jadi kebaikan pada diri kita. Dan perhaniskan tolong ambil ada pamphlet sikit yang Ana ni sendirinya buat sekolah di Seksyen 8 Shah Alam, di mana Ana masih lagi nak menyiapkan sekolah Ana tersebut. Bangunan asalnya Ana beli daripada orang yang nak jual pada orang Kristian sebanyak lebih kurang 5 juta ringgit. Ana pergi berjumpa dengan Ana kata jangan jual pada orang Kristian, Ana nak beli bangunan ini, Ana nak buat sekolah Ana. Owner tersebut dia kata berapa Ustaz nak bayar? Ana kata nak bayar 2 juta ringgit. 2 juta. Owner tu termenung, akhirnya dia bagi juga. Dan Ana cari wakaf, siapa yang nak wakaf. Alhamdulillah, masing-masing pakat wakaf ni kita boleh bayar lah sikit-sikit. Sekarang ni pelajar-pelajar ada lebih kurang 100 orang lebih lah. Jadi kalau Farhan sekian nak niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan bakal-bakal arwah kita lah, bakal-bakal arwah ni, elok sangatlah bank in-kan saja. Kemudian mudah-mudahan dia akan jadi dana kepada kita lepas pada kita mati nanti. Pahala anak-anak yang membaca, menghafal Quran ni sentiasa sampai pada kita setiap hari, setiap masa ni. Tuan-tuan ambil pamphlet tu, lepas tu bank in-kan. Mudah-mudahan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika. Wahai Tuhan kami, tolong cahayakanlah hati kami dengan cahaya hidayah kamu. Kama nawwaltal arda bi nur syamsika, sebagaimana kamu cahayakan alam ini dengan cahaya matahari kamu. Abadan abada, selama-lamanya kami mohon pada kamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kamu ya Allah, tolonglah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.